Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saudara. Saya Nizal Muhammad dan anda sedang menyaksikan program Ihwal Antarabangsa di dalam Nizal & Co. Sebuah bicara wara rencam milenium baru ini yang kita ketengahkan untuk membincangkan atau berkongsi cerita tentang kita. Hari ini saudara, kita nak menceritakan tentang sesuatu, tapi sebelum menceritakan itu, sepatutnya perbincangan yang kita bawa ini bertajuk Gaza Bangkit Melawan adalah satu tajuk berat, menarik, penting, tetapi kita telah melaksanakan bukan rakaman, secara langsung kita nak buat. Malahan pada 15 Mei, sempena Hari Nakba atau Hari Kecelakaan kalau istilah ini diberikan, bahawa hari itu kami telah melakukan dan berusaha untuk mengadakan siaran ini secara langsung. Ya, artinya orang boleh menonton di FB dan juga YouTube dalam channel Nizal & Co, dalam FB Nizal & Co. Tetapi hairannya, dari sudut kami yang melaksanakan kerja ataupun yang melaksanakan rakaman ataupun siaran itu, kami tidak langsung menampakkan apa-apa masalah. Semua berjalan dengan baik. Tetapi apabila selesai saja, seusai saja kita membuat siaran itu, kita dapati rupa-rupanya tidak ada satu pun visual yang ada antara saya dan dua tamu itu yang keluar. Yang ada cuma grafik saja. Dan ini tidak pernah berlaku dalam sejarah saya khususnya dan bahagian teknikal saya sendiri. Dan sepanjang-panjang berpuluh tahun dia sudah ataupun bertahun-tahun mengendalikan siaran secara maya ini, tidak pernah dia melalui proses itu. Malahan tiba-tiba dia menerima telefon, panggilan telefon daripada entah dari mana dengan nombor yang tidak langsung kita ketahui, tetapi pastinya dari luar negara yang diterimanya. Jadi dia bertanya kepada saya apakah saya mengenali nombor telefon itu, tapi saya tidak. Dan ini menimbulkan satu pertanyaan besar pada kami. Tetapi ia menjadi lebih menarik dan juga menyedarkan kami bahawa kita tidak terlepas daripada kemungkinan gangguan-gangguan luar apabila kami mendapatkan maklumat bahawa serangan-serangan telah ditujukan kepada Malaysia, Indonesia dan beberapa negara lain kerana kita ini menjadi perhatian pihak Yahudi Zionis Israel. Jadi saya tidak terkejut kalau ia berlaku, tetapi oleh kerana itu kami buat keputusan baik kita lakukan secara rakaman dan kita akan siaran. Ini adalah rakaman yang kita lakukan, tetapi kita nak membawa kepada cerita 15 Mei itu. Kenapa 15 Mei saya pilih untuk hari untuk kita sembangkan tentang Gaza Bangkit Melawan? Sehari sebelum itu kami dah mengadakan satu tajuk, Gaza Under Attack, Gaza diserang. Tetapi cerita itu tidak diganggu oleh pihak-pihak tertentu ataupun di mana-mana urusan pun tidak mengganggu. Artinya perjalanan berjalan dengan baik dan kita dapat siarkan secara langsung. Baik, dalam kali ini kita memilih 15 Mei itu kerana hari itu adalah hari berlakunya atau hari memperingati berlakunya apa yang kita katakan tragedi Nakba. Dan ini adalah satu tragedi yang ramai tahu bahawa ia merupakan bermulanya penderitaan rakyat Palestin, penderitaan keluarga kita di Palestin apabila negara Israel yang diwujudkan secara paksa untuk diterima oleh rakyat Palestin diwujudkan dan berlakulah kezaliman sejak hari itu. Sekarang sudah 73 tahun berlalu dan sepanjang-panjang 73 tahun itu kita dapati penentangan daripada rakyat yang inginkan kebebasan, kemerdekaan dan kedamaian itu hanya tidak lebih daripada balingan batu dan sebagainya. Suara-suara tinggi yang dijeritkan untuk memohon dan meminta supaya mereka keluar dan Gaza kembali ke tangan rakyat yang sepatutnya. Itu sepanjang-panjang 73 tahun yang lalu. Tetapi seperti mana kita tahu, beberapa minggu yang lepas apabila Aqsa diserang ataupun jemaah Aqsa diserang ketika melakukan solat tarawih oleh tentera-tentera Yahudi Zionis, dan apabila cerita tentang Sheikh Jarrah, satu kawasan dekat-dekat dengan sekitar Masjidil Aqsa itu menjadi satu isu besar, ya, maka berlakulah penentangan juga daripada rakyat tempatan, khususnya rakyat Palestin. Tetapi yang menjadikan satu perkembangan baru apabila penentangan yang dibuat, serangan telah dilakukan oleh pihak Israel. Tetapi penentangan yang dilakukan demi untuk mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air Gaza itu, maka berlakulah serangan
Kalau mereka memberikan roket, rakyat Palestin juga memberikan roket. Dan kali ini, mereka tidak dapat tepis. Ada di antara roket itu memusnahkan harta benda dan kawasan-kawasan strategik di dalam Tel Aviv sendiri, pusat ataupun ibu negara Israel. Baik saudara, itu yang berlaku sekarang. Jadi soalan itu kita bawa ke tengah sekarang ini, tajuknya Gaza bangkit melawan. Gaza retaliates. Dan untuk memberikan sedikit perspektif tentang ini, saya ada dua tamu kita yang kita undang khas untuk membincangkan tentang topik ini, iaitu perkenalkan Tuan Haji Muhammad Azmi Abdul Hamid, iaitu Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, sahabat saya yang telah lama berkiat di dalam lapangan pembangunan masyarakat, dan adinda saya iaitu saudara Azril Muhammad Amin, merupakan Ketua Eksekutif Sentra, iaitu Pusat Penyelidikan dan Advokasi Hak Asasi Manusia yang banyak memperjuangkan hak-hak asasi manusia ini dari sudut perundangan. Jadi kita ada dua tamu yang hebat untuk bicarakan soal ini. Saya ingin perspektif kedua-duanya tentang tajuk dan juga tentang latar yang saya telah berikan tadi. Kita mulakan dengan Tuan Haji Muhammad Azmi yang biasa kita panggil, dengan mesra kita panggil Cikgu Azmi. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sekarang melihat bahawa kebangkitan kali ini atau perlawanan kali ini agak lain ya. Bahawa yang berlaku sekarang ialah kebangkitan yang agak menyeluruh. Hampir semua bandar-bandar besar di tebing barat, Nablus, Hebron, Ramallah, itu nampak bangkit dan ada yang sudah terkorban oleh serangan daripada tentera dan juga golongan settlers haram ini. Dan nampaknya kebangkitan ini kalau dari segi perspektif, dia telah menunjukkan suatu mesej besar bahawa Israel tidak boleh memecah belahkan atau memutuskan bahawa Gaza adalah masalah Gaza, West Bank adalah masalah West Bank, Baitul Maqdis adalah masalah Baitul Maqdis. Maknanya menarik duri masing-masing ya untuk saya. Tidak. Nampaknya mereka gagal melakukan itu dan nampak ada suatu kesatuan untuk mereka bangkit melawan ya. Dan ini agak luar biasa. Mereka berani untuk melakukan itu bermula dari peristiwa di 26 Ramadan di Masjid Al-Aqsa, dan juga kemudian itu serangan ke atas ataupun percubaan untuk mengambil memaksa keluar penduduk Palestin di Sheikh Jarrah. Kemudian mereka terpaksa dari situ diberi amaran oleh pihak Hamas supaya kalau kamu meneruskan ini kami terpaksa membuat tindak balas. Jadi ternyata bahawa tindak balas itu adalah peristiwa berkaitan dengan apa yang berlaku di Baitul Maqdis dan juga di Masjid Al-Aqsa. Bermakna tak boleh nak dilihat benda ini terpisah-pisah. Orang Gaza sanggup mengatakan okey kami berhadapan risiko, tetapi demi untuk Masjid Al-Aqsa, demi untuk penduduk-penduduk yang dirampas tanahnya di tebing barat, kami tidak boleh hanya duduk dan lihat. Demikian juga orang-orang di Al-Aqsa. Mereka sering menyatakan bahawa mereka juga tidak boleh kompromi apa yang dilakukan di di Gaza. Nah, itu perspektif yang saya lihat yang pertama. Yang kedua ialah perspektif apabila kita lihat Amerika Syarikat sudah tidak dapat nak memberikan suatu pandangan yang orang rasa logik ya. Dia mengeluarkan pandangan bahawa Israel mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Hujahnya itu menjadikan suatu templakan yang sangat besar kepada masyarakat dunia. Mana mungkin boleh dikatakan Israel berhak? Apakah orang Palestin selama 73 tahun tidak berhak, dan mereka telah melalui suatu serangan, suatu penindasan, sebut sajalah apa yang tak dibuat oleh Zionis Israel terhadap Palestin, baik dari segi fizikal, baik dari segi budaya, baik dari segi hak undang-undang, baik dari segi hak politik, baik dari segi hak ekonomi, semuanya dilakukan. Jadi reaksi daripada Amerika Syarikat itu juga memberi suatu naratif dan juga perspektif bahawa sebenarnya Israel dengan Amerika mungkin tersudut
kecuali Jerman ada reaksi Angela Merkel, dia bukan angel dia syaitan Merkel lah saya kira ya. Dia kata Israel ada hak untuk pertahankan dan kami tak benarkan ada apa-apa demonstrasi anti Yahudi di Jerman. Tapi yang lain saya nampak ada suatu gelombang di Paris, di London, di US, di Latin America, orang bangkit. Di negara yang miskin macam Bangladesh juga bangkit. Jadi maknanya mereka tidak lagi melihat apa yang mereka lakukan itu sebagai sesuatu yang boleh diasingkan, orang hanya tengok, tapi sudah ada reaksi yang kuat. Jadi itu perspektif saya terhadap apa yang berlaku sekarang. Anda sedang saksikan visual tadi. Visual yang sebelah anda saksikan tadi, sedikit yang hujung itu adalah sebenarnya himpunan di Chicago. Bayangkan, di Chicago. Begitu ramai, walaupun dalam keadaan pandemik ini mereka tetap berkumpul untuk menyatakan penentangan. Nanti kita akan menentuh soal penentangan-penentangan ataupun pandangan-pandangan balas daripada mereka yang turut serta di dalam himpunan itu. Baik, kita dengarkan perspektif undang-undang dan juga perspektif antarabangsa dalam urusan yang kita katakan sebagai tindakan yang begitu zalim terhadap Gaza. Boleh kita mulakan dengan kita teruskan dengan Azril. Silakan Tuan Azril. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saudara Nizal Muhammad dan Tuan Haji Muhammad Azmi, terima kasih di atas kesempatan yang diberikan untuk kita sama-sama berkongsi perspektif. Saya ingat ini adalah tempoh yang sangat kritikal bagi seluruh masyarakat dunia, khususnya kepada mereka yang mengikuti dengan dekat siri-siri pembantaian, ya, siri-siri kezaliman, dan saya berani menggunakan ethnic cleansing dan juga genocide terhadap rakyat Palestin. Dan kita tengok bersempena dengan Hari Nakba yang kita sambut pada 15 Mei saban tahun, sudah 73 tahun, ya, satu perbuatan ataupun satu tindakan kezaliman yang telah dibuat oleh rejim haram Israel ini terhadap rakyat yang tidak berdosa, rakyat Palestin. Dan saya ingat dah lebih dari 200 orang. Tapi yang saya tengok Tuan Nizal, ya, yang paling mendukacitakan pada kali ini, dan saya ingat kebiadaban Israel ini dah sampai ke tahap memuncak, ialah dengan pembunuhan lebih daripada 50. Saya ingat dah 61 anak-anak yang dibunuh, yang dibom, yang ditembak di kalangan rakyat Palestin. Dan tengok masyarakat Barat khususnya, ya, masyarakat Barat, pemimpin-pemimpin besar Barat ini tidak langsung mengusik hati mereka. Ya, kalau kita lihat, mereka cuba, masih lagi nak ada beberapa orang yang cuba nak menjustifikasi bahawa Israel hanya melaksanakan self-defense. Mana mungkin berlaku self-defense apabila yang terbunuh itu adalah anak-anak? Adakah tentera ataupun rejim pengecut Israel ini membunuh anak-anak kerana mereka takut dengan anak-anak itu? Mereka menggunakan bom dan sebagainya untuk membunuh anak-anak itu. Sebab itu, kalau kita lihat daripada kebangkitan dunia sekarang ini, ya, Gaza Retaliates ini adalah satu tema yang sangat cocok pada ketika ini, kerana khususnya, dan kami semalam kita ada perbincangan tergempar dengan beberapa peguam. Kami sempat melakukan persidangan video, termasuk beberapa peguam dari London dan juga daripada beberapa negara-negara Barat. Kita nak mulakan, dan hari ini, pagi ini tadi kita dah mula membuat kompilasi nama anak-anak yang terbunuh ini, kejadian peristiwa membunuh anak-anak ini, kerana mengikut semakan kami, Israel ini sebenarnya telah pun meratifikasi Convention on the Rights of Child, CRC, dan juga Convention Against Torture. Ini dua konvensyen hak asasi manusia yang telah berterusan dilanggar. Dan perlu saya sebutkan bahawa proses ini, kebangkitan ini harus dimulakan juga dari pelbagai sudut. Kalau kita lihat Cikgu Azmi sebagai contoh dan rakan-rakan NGO Islam yang lain bangkit, bukan sahaja membantu sudut kemanusiaan tetapi memberikan tekanan kepada
setiap pemimpin dunia. Kalau kita di Malaysia ini, kita akan mula memberikan tekanan kepada kedutaan-kedutaan negara-negara yang masih degil, dia memberikan sokongan mereka kepada Israel. Tapi yang kami ingin cuba juga untuk memastikan kebangkitan ini dapat berterusan ialah tentang penerusan melalui saluran perundangan. Dan ini mungkin saya boleh kongsikan dalam segmen yang berikutnya tentang bagaimana kita berusaha sejak tahun 2014. Dan bila kadang-kadang kawan-kawan bertanya kenapa lama sangat ni proses perundangan ni di peringkat antarabangsa ni. Yalah, kita kata sedangkan Palestin itu, rakyat Palestin itu berjuang sejak daripada awal dulu, daripada tahun 40-an dan sebagainya. Apakah kita ini baru 6 tahun, 7 tahun pun dah nak menyerah kalah dengan proses perundangan yang hanya sekelumit saja tindakan. Ada kawan-kawan kita yang pergi menyabung nyawa, pergi menghantar bantuan kemanusiaan di Gaza, di tebing barat dan sebagainya, dan cuba juga menyelamatkan mereka yang berada di keliling Al-Aqsa itu. Kita ini, yang kita buat ni hanyalah sedikit je, sekelumit je daripada tindakan. Dan sebab itu saya ingat saya juga nak sentuh nanti tentang the 10 stages of genocide yang sebenarnya kita juga nak tekankan, dan kita perlu war-warkan, kita perlu popularkan istilah genocide ini, kerana tidak ada lagi nama lain selain daripada genocide yang sedang dilakukan oleh rejim haram Israel. Baik, saya fikir kita sudah satu peringkat awal ni memberikan gambaran tentang keseluruhan mengenai Gaza bangkit melawan itu dari perspektif pengenalan dahulu. Kita lihat seketika selepas ini kita akan bicarakan tentang dalam Israel dan juga reaksi antarabangsa ataupun sambutan antarabangsa itu, termasuk yang mengaku diri mereka sebagai kuasa-kuasa besar. Kita lihat kembali nanti dalam bicara mengenai Gaza bangkit melawan. Baik saudara, kita sebentar nanti akan sambung perbincangan kita. Tapi sementara itu, saya ingin menjelaskan di sini untuk meminta pandangan dan perhatian anda kepada satu promo kita untuk membicarakan tentang bantuan terhadap atau bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Yang kita letakkan sini, kita namakan usaha ini sebagai Selamatkan Keluarga Gaza. Sama-sama kita ikuti untuk anda dapat membelikan sikit penumpuan dan kita kembali membicarakan tentang tajuk kita.
Ya saudara, dengan hanya RM100 kita dapat membantu sebuah keluarga Gaza yang terdiri daripada 5 hingga 8 orang serumah untuk dapat bertahan selama seminggu, 7 hari. Hanya dengan RM100 kita dapat menyediakan makanan mentah, ya, bahan mentah untuk mereka dapat menyediakan makanan setiap hari, sekurang-kurangnya tiap-tiap hari mereka adalah makanan untuk menyambung rezeki mereka atau menyambung kehidupan mereka. Baik, itu kita tinggalkan sementara dan bangkit kita kepada soal Gaza bangkit melawan. Bagaimanakah keadaan kita sekarang ini? Kita dah tahu bahawa ICC telah pun menyatakan banyak kali kenyataan telah dibuat, usaha-usaha telah dinyatakan untuk membuat siasatan terhadap crime ataupun jenayah perang yang dilakukan oleh Yahudi Israel ini atau Yahudi Zionis Israel ini. Dan International Criminal Court telah pun menyatakan dan melakukan pelbagai kenyataan dan ini disanggah juga oleh kuasa-kuasa besar. Apapun saudara, saya nak dengarkan perspektif yang tadi saudara Aziz ada sebutkan tadi tentang usaha yang telah 6 tahun diusahakan dan juga perspektif dari segi perundangan, apa reaksi tentang ICC atau International Criminal Court ini. Mungkin dapat diberikan lagi penjelasan lagi, termasuk 10 stages ataupun 10 tahap yang dikatakan genocide itu untuk difahamkan. Silakan. Melalui satu NGO tempatan Yayasan Mayaksa, kita telah pun memulakan sejak seawal tahun 2018. Kita telah beberapa peguam telah pergi ke kawasan Masjid Al-Aqsa untuk bertemu dan mendapatkan bukti-bukti keterangan daripada penduduk sana yang mengalami gangguan dan juga yang mengalami serangan daripada pihak Israel, termasuk mereka yang telah pun diambil secara salah harta kediaman mereka, tanah air mereka, kawasan penduduk ataupun kampung-kampung yang telah pun diceroboh dan dilakukan dengan sungguh tidak berperi kemanusiaan. Tapi kita perlu ingat bahawa tekanan-tekanan daripada pihak masyarakat antarabangsa, termasuk khususnya daripada NGO-NGO, telah pun memula lebih awal, dan apabila ditakdirkan akhirnya Palestin itu diterima masuk sebagai ataupun meratifikasi dan diterima sebagai salah satu anggota di dalam ICC pada 1 April 2015. Itu sebenarnya merupakan satu perkara yang sangat signifikan. Kita boleh berhujah mungkin dari segi keberkesanan yang tidak masih lagi perlu menampakkan hasil, tetapi sebenarnya Israel tertekan kerana kita melihat semasa kita berhujah pada tahun 2019 dalam kapasiti kita sebagai amicus curiae, sebagai rakan kepada mahkamah, hatta dua pihak yang berhujah itu, yang menyokong Israel dan menyokong Palestin, itu pun melihatkan bahawa ada ketegangan yang sangat efektif berlaku dan yang menyebabkan beberapa negara-negara besar seperti US, Kanada dan sebagainya juga menyatakan bantahan mereka dan rasa tidak senang terhadap keputusan ICC itu membenarkan penyiasatan bermula. Ini sebenarnya kesan keizinan pre-trial chamber ataupun kamar perbicaraan satu apabila dikemukakan permohonan daripada pihak pendakwa Fatu bin Suda, apabila dikemukakan permohonan itu sekalipun, itu dah satu pengiktirafan sebenarnya kepada pihak Palestin. Dan bila mahkamah dengan 3 hakim majoriti mengatakan bahawa sebenarnya mereka ada bidang kuasa, dan bidang kuasa yang ada itu adalah termasuk juga mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara dan mengiktiraf wilayah-wilayahnya, walaupun wilayah-wilayah tersebut telah pun diduduki secara haram oleh Israel. Dan itu sebenarnya satu perkara yang signifikan yang masyarakat dunia, yang even rakyat Malaysia perlu tahu. Walaupun tak nampak kesannya, kita lihat masyarakat Palestin masih lagi dibantai, masih lagi dizalimi, tapi hakikatnya telah ada satu keputusan yang menunjukkan bahawa rakyat Palestin berhak terhadap wilayah-wilayah yang telah diduduki secara haram. Dan ini sebenarnya konsisten dengan peranan Malaysia sendiri. Pada tahun 2016,
Ada satu resolusi penting, resolusi 2334 yang sebenarnya Malaysia telah bawa dan kita telah dapat resolusi itu tembus sampai ke peringkat Pimpinan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu, dan buat kali pertama Amerika Syarikat tidak membantah resolusi tersebut dan menang besar. Resolusi itu 2334 ini adalah mengenai kesalahan Israel menduduki wilayah-wilayah di negara Palestin secara haram. Itu satu resolusi yang 2334, dan salah satu hujah yang kami gunakan untuk memastikan bahawa Israel ini akan didakwa. Maknanya mungkin ini satu perjuangan yang sangat panjang, sebagaimana perjuangan ketenteraan, perjuangan mereka yang berjuang menjual nyawa mereka di jalan Allah SWT. Ini juga salah satu perjuangan yang mungkin kita sendiri tidak dapat melihatnya ketika masa hayat kita. Tapi ini adalah perjuangan yang kita mulakan dan akan diteruskan oleh kita menyediakan asas-asas kepada generasi akan datang. Dan saya sebut tadi tentang penekanan kami juga, kami cuba untuk menggunakan teori genosid, dan kita kena, maknanya kalau boleh rancangan Nizar Co ini perlu mempopularkan bahawa apa yang dibuat oleh Israel itu, rejim Israel itu adalah satu genosid, pembunuhan secara besar-besaran, bukan sahaja ethnic cleansing tetapi genosid, maksudnya mereka cuba untuk menghapuskan sama sekali orang Palestin di muka bumi ini. Dan ada yang saya sebut tadi adalah klasifikasi 10 klasifikasi tahap-tahap genosid yang telah pun dikeluarkan oleh Profesor Gregory Stanton daripada Genocide Watch, seorang Amerika, sarjana Amerika yang sangat pro kepada Palestin dan juga sangat pro kepada bangsa-bangsa seperti Rohingya dan sebagainya. Dia telah memberikan 10 stages, dan antara stagesnya classification, symbolization, discrimination, dehumanization. Tapi yang paling membimbangkan mengikut tahap-tahap klasifikasi yang beliau berikan ialah kita telah pun, dan saya yakin kita telah pun sampai, pihak orang-orang Palestin ini telah sampai ke tahap ke-9, iaitu extermination. Ada hate group murders their identified victims in a deliberate and systematic campaign of violence. Ini yang berlaku sebenarnya. Kalau kita kaji daripada dulu, daripada antara event-event yang besar, peristiwa-peristiwa yang besar seperti Nakba dan kemudian Sabra dan Shatila, ini semua sebenarnya adalah satu deliberate and systematic campaign of violence yang dibuat, dan sekarang ini dibuat pula kepada Sheikh Al-Jarrah. Banyak dan beratus ribu nyawa yang telah kehilangan nyawa, dan juga bukan sekadar itu tetapi mereka telah pun dipindahkan ataupun terpaksa melarikan diri. Lebih 5 juta pelarian di kalangan rakyat Palestin. Dan ini dalam istilah yang digunakan oleh Profesor Gregory Stanton ialah millions of lives have been destroyed or changed beyond recognition through genocide. Kadang-kadang ada, saya tengok masjid-masjid dihapuskan, universiti Islam juga dihapuskan. Ada tempat-tempat bersejarah di Palestin itu yang dihapuskan. Itu yang dikatakan change beyond recognition through genocide. Ini yang berlaku. Dan berita atau cerita ini mungkin belum sampai ke telinga ramai di antara rakyat kita khususnya dan rakyat dunia amnya. Tetapi terima kasih Azril kerana mengetengahkan ini dan membuka telinga, hati dan juga perasaan kemanusiaan kita dan perasaan kesaksamaan kita terhadap rakyat Palestin. Baik, saya fikir satu perkara yang anda kena tahu bahawa baru-baru ini Majlis Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dipimpin oleh Cikgu Azmi telah membuat satu kenyataan, telah menghantar satu surat bantahan kepada Presiden United States of America ataupun Amerika Syarikat Joe Biden, dan di dalam itu ada satu kenyataan yang dibuat. Tadi telah dinyatakan betapa pihak antarabangsa khususnya di peringkat perundangan telah menyatakan bahawa Palestin berhak untuk mempertahankan dirinya. Tetapi di dalam kenyataan yang dihantar pada Joe Biden ada diselitkan satu peringatan, satu sindiran kepada Amerika Syarikat apabila Cikgu Azmi mengatakan the Palestinians do not qualify
Ni kata siapa? Your administration even quoted, the Palestinians do not qualify as a sovereign state and therefore are not qualified to obtain membership as a state in participate as a state in or delegate jurisdiction to the ICC. Dan dia kata lagi, US will continue to uphold our strong commitment to Israel and its security, including by opposing actions that seek to target Israel unfairly. Jadi siapa yang sebenarnya tidak adil? Jadi sekarang ni Cikgu Azmi, surat ini sudah sampai barangkali kalau tidak pun kepada Joe Biden sendiri kerana banyak dia punya lapisannya, sekurang-kurangnya telah sampai ke tanah air Amerika Syarikat yang katakan pemimpin kuasa besar. Mungkin dapat dijelaskan sedikit kenyataan yang saya sebutkan tadi dan juga apa yang terisi dalam kandungan surat Cikgu Azmi kepada Joe Biden. Ya, terima kasih. Agak aneh juga, saya mendapat reaksi banyak bila saya beritahu bahawa kita email surat itu petang kemarin dan kita sedang follow up dengan White House untuk mereka acknowledge. Kalau mereka tidak acknowledge, maka kita akan expose itu. Tapi ini ya orang berpandangan bahawa apalah surat kita ni. Ya, surat Rasulullah SAW pun pernah tak dilayan oleh pemimpin dunia pada saat ketika itu. Tetapi beliau tetap menghantar perutusan untuk menyatakan sesuatu hal. Jadi surat kepada Joe Biden, dia kata Joe Biden dan Biden, asal orang Perak. Dia tidak kenal kita dan kita pun bukan kata kita tak kenal dia, kita tidak ni. Tapi apakah Joe Biden kenal anak-anak yang dibunuh yang disebut oleh Saudara Azri tadi, yang seumur 5 tahun, bayangkan. Dan seorang ahli Kongres telah baca statement daripada satu tweet yang membaca ya tentang satu family akan terpaksa duduk dalam satu bilik. Dia orang berniat, kalau kita mati biar kita mati semualah. Ya, jangan ada yang nanti sengsara kerana hidup. Ya, jadi itu sudah tidak boleh lah. Saya sudah tidak ada lagi cara melainkan saya kata I'll write to him. Soalnya put on record. Baik. Apa yang dinyatakan dalam itu ialah seperti yang dibaca oleh Saudara Nizar tadi, ialah adanya double standard dan ironi ya. Sementara dia kata dia akan support satu nilai-nilai yang untuk keadilan dan sebagainya, seperti apa yang dibuat oleh ICC ke atas satu pemimpin di Ghana. Tapi dalam hal Israel, dia sama sekali menolak, mengatakan bahawa there is no jurisdiction. Ya, dengan seolah dia mengetahui implikasi apa yang dia katakan itu, kerana kita tahu ya banyak treaties, banyak benda yang telah disign oleh Israel seperti yang Azri sebut tadi masih boleh kita guna untuk dakwa dia. Tetapi ternyata ini menonjolkan sikapnya. Jadi saya jelaskan dalam surat itu ya, bahawa bila dua benda ini nampak bertentangan dan kamu dengan tegas mengatakan bahawa kami akan pertahankan hak Israel kerana Palestin ataupun Gaza atau pihak Palestin tidak ada kuasa apa-apa dan dia orang tidak qualify pun untuk nak komplain ya. Jadi pernyataan saya dalam surat itu untuk menyatakan bahawa inilah hipokrisi kamu yang tertinggi ya. Apalagi yang nak ditunjukkan hipokrisi kamu melainkan pernyataan yang seperti ini. Surat itu juga saya menyebut tentang betapa kalau Saudara Nizar tengok di hujung tu kan di viral masa dia tengah kempen, dia menggunakan hadis man ra'a minkum munkaran itu, dan dia quote ini the prophet of Islam. Ternyata bahawa mereka juga sampai ke peringkat itu ya, menggunakan expedience agama untuk menjustifikasi supaya mereka itu dapat dimenangkan. Implikasi kepada apa yang kita nak sampaikan kepada dia ialah bahawa pertama, bahawa Palestin punya isu ni tidak sama sekali akan berdiri
sendiri. Dia sekarang sudah mempunyai support, menjadi sokongan-sokongan yang luar biasa daripada semua, ya, bukan saja negara Islam, bukan saja organisasi Islam, tetapi the human right activists dan juga banyak kalangan lah, ya. Jadi saya bila saudara Nizam dan Nazri sebut tadi, ya, macam mana kita nak buat tekanan kepada Israel yang sebenarnya bersandar kepada Amerika, maka kita kena tahu, selain daripada tadi, kalau kata saya boleh tulis surat dan mungkin dia orang kata dia tidak akan baca, dia tidak akan terima, administration mungkin tidak layan. Tetapi kalau kita bombard, ya, kita bombard seperti yang dibuat sekarang oleh netizen Malaysia ke atas Israel dengan dipanggil the troll, itu yang sangat kuat, akhirnya dia akan terasa. Dan kalau katalah White House dapat kita serang dengan bertubi-tubi, dengan surat baik, dengan Twitter baik, dengan apa saja, ya, saya kira ya mau tidak mau dia terpaksa ambil kira tu. Tetapi inilah yang patut dibuat. Saya mengharapkan adanya satu pressure yang kuat yang boleh datang daripada civil society, di samping mengharapkan kerajaan dunia ini melakukan. Tetapi saya nak saran dengan Nizal, how do you pressure a nation dalam semua style campaign kita buat? Pertama, saya mengatakan bahawa kita mesti ada strong political support to the Palestinians. Political support dia. Humanitarian support satu benda, tapi political support ni iaitu do not recognize Israel. Ya, Israel must be labelled as it is. Apa dia? A terrorist state. Apa dia? An apartheid state. Mesti kita sebut itu, dan kita akan sebut kenapa, mana mungkin kita boleh iktiraf Israel. Itu is a political stand, ya, satu pilihan politik. Yang kedua yang harus kita lakukan ialah the economic pressure. Kalau Israel boleh kita isolate, walaupun dibantu apapun oleh Amerika, tetapi sebanyak mungkin satu demi satu negara isolate Israel itu, baik dari segi economic, trade dan sebagainya, saya kira kesannya akan menjadi juga. Yang ketiga yang patut kita buat the pressure ni ialah international law yang saudara Azri sedang nanti mungkin makan masa yang panjang seperti yang disebut tadi, tetapi itu tidak boleh diketepikan oleh Israel. Mereka terpaksa tubuhkan segala tim dia, ya, maknanya mereka is under pressure by even international law, dan kita sepatutnya tekan sekuat mungkin dari segi itu. Dan akhirnya saya cadang bahawa kita kena popularkan nama Israel ini dengan dua tadi. Satu terrorist state, yang kedua apartheid state. Now apartheid state ialah satu benda yang sudah diiktiraf oleh Human Rights Watch, diiktiraf juga yang sebenarnya laporan itu dibuat oleh United Nations XWA, iaitu Economic Social Commission itu. Jadi mana kita ada kekuatan bahan untuk mengatakan bahawa Israel adalah apartheid, and therefore Amerika, baik EU, baik the quartet yang kata EU, UN, US, semua itu, mereka terpaksa betul-betul terima, walaupun mereka padamkan report itu. Saya dengan CAF dan Citizen International, kita sempat cetak that report supaya sekarang ni boleh kita guna. Jadi pokoknya jadikan itu sebagai sampul. Ini yang saya sebut kepada Joe Biden, bahawa sungguhnya kamu sekarang ni vehemently pamper di Israel sampai kamu tidak tahu bahawa dia is a terrorist state. Kalau kamu mengatakan Hamas is a terrorist state, kita mengatakan there is all proof, evidence of strong indication that Israel is a terrorist state dengan semua benda. Dan sekarang cuba dia nak menakut-nakutkan Malaysia, mengatakan mereka akan memburu Hamas di dalam Malaysia dan sebagainya. Maknanya dia menggunakan seluruh apparatusnya, intelligence-nya, spy software-nya untuk menggerunkan negara seperti itu. Dan kita tidak akan boleh diamkan diri. Dengan itu, saya mengatakan bahawa surat yang saya hantar itu is just one. Saya mengharapkan ada lagi kawan-kawan kita yang menulis, biar put and record bahawa suara Malaysia ni sampai ke White House. Dia terima atau tidak soal lain, tetapi biar kita bombard White House ni dengan mesej-mesej kita
yang kita tidak boleh kompromi lagi dengan Israel. Baik, terima kasih. Kita sudah dengarkan suara yang telah dinyatakan oleh saudara ataupun Cikgu Azmi ini. Baik, sekarang tumpukan pula saya nak bertanya kepada Azril ya. Apa yang berlaku sekarang ini barangkali bukan mainan yang ringan. Apa yang saya maksudkan ialah ini juga ada memberi gambaran bahawa, ini gambaran yang saya terima membaca dan sebagainya, bahawa reaksi yang dibuat terhadap rakyat Palestin sekarang ini adalah semata-mata untuk menutup perhatian dunia, menutup perhatian masyarakat tempatan, rakyat Israel sendiri terhadap kegoyahan kedudukan politik Netanyahu di Israel sendiri. Jadi oleh kerana itu nak alihkan tumpuan itu, maka diwujudkan ini untuk mengelakkan, itu satu. Dan ini disambut oleh beberapa negara termasuk US. Jadi untuk itu saudara, saya nak dengar pandangan saudara sendiri terhadap pendekatan yang dikatakan itu terhadap Netanyahu. Ya, saya bukanlah seorang penganalisis politik dan saya tidak ada banyak maklumat. Mungkin Cikgu Azmi lebih arif tentang politik domestik Israel ini. Tapi memang kita baca daripada media tentang bagaimana sebenarnya setelah 4 kali tak silap saya pilihan raya yang dibuat oleh Israel, mereka masih belum dapat untuk membentuk kerajaan. Netanyahu masih lagi terkapai-kapai dalam usaha untuk mendapatkan sokongan. Ini mungkin salah satu sebab mengapa mereka betul-betul sebenarnya merupakan menzahirkan sikap yang hipokrit itu. Tapi dalam dunia pendekatan multilateral sekalipun, kita lihat sebagai contoh pada tahun 2018 kalau tidak silap saya, Israel ini dia mengambil pendekatan untuk menarik diri daripada sesi semakan berkala sejagat ataupun 2013 ataupun 2018, salah satu tahun itu, yang mana Israel ini apabila tidak tahan disemak rekod hak asasi manusianya di Majlis Hak Asasi Manusia, dia telah pun menuduh badan antarabangsa itu sebagai cuba mempolitikkan situasi dan cuba untuk menggunakan instrumen hak asasi manusia untuk menekan rejim dia. Saya tidak mahu gunakan hatta istilah terrorist state pun, kita tidak mahu gunakan istilah state itu kepada Israel. Because they are not a state in the first place. Walaupun saya secara peribadi saya tidak setuju dengan usaha untuk penyelesaian yang dicadangkan oleh PBB yang unfortunately malangnya dipersetujui oleh banyak negara-negara termasuk negara-negara OIC dan juga NAM. Ini pandangan peribadi saya bahawa sebenarnya Israel itu bukan satu state. Kita tahu sejarah bagaimana Israel itu datang dari mana dan cara dia mula-mula menumpang. Kita dapat banyak dalam media sosial tentang bagaimana Netanyahu sendiri pernah memohon untuk mendapatkan kewarganegaraan daripada Palestin, dan gambar-gambar lama yang dalam sejarah itu menunjukkan bahawa mereka memang golongan pendatang. Jadi kita tidak boleh langsung memberikan mereka pengiktirafan, walaupun kita nak panggil dia terrorist state ataupun whatever lah, buat kita tak boleh kena elakkan. Kita kena gunakan perkataan rejim, itu rejim haram Israel. Tapi berbalik kepada soalan yang tadi itu, memang nampak maknanya tindakan terdesak Netanyahu sebenarnya dia cuba mengalihkan pandangan daripada perhatian dunia bahawa yang berlaku ni, dan dia cuba mewujudkan ini supaya ada rasa nasionalisme, semangat nasionalisme di kalangan rakyatnya sendiri, bahawa mereka sedang berdepan dengan musuh yang lebih besar. Oleh itu kamu mestilah bersama dengan pemerintah ataupun dengan kepimpinan beliau. Tapi saya fikir ini adalah satu perkara yang akan akhirnya memakan diri beliau sendiri, kerana
Israel ini, kita tahu bahawa projek Israel ini adalah satu projek yang akan gagal secara jangka panjangnya. Ya, kerana banyak aspek-aspek yang kita lihat dan mereka tidak dapat pun sekarang ni dengan jumlah kebangkitan yang besar di seluruh dunia, kita tahu bahawa Israel ini akhirnya akan dapat tunduk. Dan saya lihat contoh macam penyelesaian two-state solution yang saya tidak setuju secara prinsip dan secara peribadi. Kita lihat bahawa the two-state solution ini pun tertakluk kepada Israel mengiktiraf Jerusalem atau Baitul Maqdis sebagai ibu negara Palestin, dan juga mereka kembali kepada persempadanan sebelum 1967. Ramai yang tak setuju, kita boleh berbahas mengenai isu ini, tapi soalnya saya ingat yang tidak bersetuju dengan two-state solution ini adalah Israel sendiri. Dan saya fikir kalau dalam tekanan yang dihadapi oleh Israel terhadap isu ini, akhirnya dia akan terpaksa melupakan hasrat untuk mempunyai sebuah negara sendiri. Kerana yang sebenarnya progres yang sedang berlaku ialah Palestin itu yang semakin diiktiraf. Kerana apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestin, terhadap rakyat Palestin itu adalah perkara yang tidak boleh diterima oleh masyarakat dunia. Tapi pada masa yang sama, Palestin diiktiraf. Yang pertamanya adalah dengan beberapa putusan signifikan badan-badan antarabangsa seperti ICC yang mengiktiraf Palestin sebagai sebuah negara untuk tujuan penyiasatan dan juga pendakwaan terhadap Israel. Jadi betul lah yang tadi Tuan Nizal sebut bahawa memang ini adalah percubaan Netanyahu sebenarnya untuk menyelamatkan diri beliau, hayat dan juga karier politik beliau. Ini sekarang berada dalam keadaan yang sangat teruk. Dan beliau juga kita nampak sikap hipokrit beliau dengan keadaan Amerika Syarikat juga memberikan bantuan kepada Israel dari sudut daripada aspek ketenteraan. Jadi ini juga menunjukkan bahawa terdapat satu konspirasi besar di kalangan negara-negara barat, khususnya Amerika Syarikat, untuk menyelamatkan keadaan Israel yang sedang menghadapi masalah politik dalaman yang sangat teruk sekarang. Bila disebutkan tentang politik dalaman itu, diceritakan bahawa berlakunya penentangan, demonstrasi untuk menentang Netanyahu dari rakyat sendiri, dan mungkin mengambil apa yang Saudara Azlan sebutkan itu, dapat Cikgu Azmi untuk tambah nilai dan juga memberikan sudut pandangan tentang mainan politik Netanyahu sendiri dalam konteks ini. Netanyahu is an indicted Prime Minister sekarang kan. Dia sudah ada kes rasuahnya sampai sekarang sedang berjalan dan semakin panas, dan nampaknya dari dalam percubaannya untuk rally rakyat di belakangnya kerana ada satu yang dikatakan musuh yang kita kena lawan. Itu dibaca oleh penganalisa politik Middle East mengatakan tak semestinya Netanyahu boleh mendapat sokongan dari segi politik dalam negara. Kerana sudah 4 kali pilihan raya, tak pernah ada pun di dunia ni satu negara yang dalam tempoh 2 tahun ada pilihan raya yang begitu. Maknanya confident atau keyakinan rakyat terhadap kepimpinan Netanyahu itu sangat jelas, dan segala formula untuk membentuk sebuah negara unity government dan sebagainya itu nampak tak menjadi-jadi. Dan saya kira Netanyahu ialah suatu figure politik yang sudah sangat rapuh. Dan macam biasa sebenarnya, selama ini sejak dia menjadi Prime Minister, menjadi Perdana Menteri, memang untuk mengukuhkan dirinya selalu dia akan create satu incident untuk membenarkan dia melancarkan serangan kepada Gaza terutamanya, dan mendakwa bahawa Gaza sudah melancar roket 1, 2 dan sebagainya, dan akhirnya dia mengatakan kita sedang diancam, maka seluruh negara Israel kena bersatu dan sebagainya. Jadi artinya ini sudah bertahun-tahun dilakukan ya. Cuma kali ini situasinya berbeza, senarionya berbeza kerana dia sendiri sudah tidak kukuh. Seperti Tuan Nizal kata, dia goyah ya. Artinya selama hari ini dia mengharapkan Donald Trump itu menjadi
dia punya card lah, ya, Donald Trump tu ekstrim lah cara berfikir dia gitu. Tapi Joe Biden is no better. Tapi maksudnya dia punya sandaran kepada Donald Trump sejak daripada yang dipanggil deal of the century sampailah kepada pemindahan Tel Aviv, capital Tel Aviv kepada Jerusalem, kemudian dia mengiktiraf ke Golan Heights sebahagian daripada Israel. Artinya kita lihat dalaman Israel itu juga ada dinamika politik, dinamika ekonomi dan sebagainya. Mereka juga tertekan. Jadi maknanya kalau kita jadikan ini sebagai suatu leverage, ya, suatu kesempatan di mana ada link banyak pihak daripada luar dengan mereka yang sangat marah dengan apa yang dilakukan oleh Netanyahu dan juga memberi mesej bahawa Israel you cannot survive dalam kali ini. Saya juga sangat setuju dengan Azrael bahawa we cannot katakan ini satu state. Sepatutnya kita jangan kata begitu sebab dia illegal. Jadi nak istilah apa, nak istilah regime sebagainya terpulang. Pokoknya ya, regime. Tapi maksudnya kalau istilah mereka tutup gitu, mana tidak ada, there's no way kita nak engage dengan dia because dia terrorist regime. Jadi maknanya di sinilah saya nak putuskan bahawa sudah sampai masanya international campaign ni kita reset sehingga kita bina suatu image kepada Israel ini, dan image ini sangat popular, dan kemudian dari situ kita akan meneruskan hubungan kita dari dalam Israel untuk melakukan apa yang panggil implosion ke atas apa yang pihak regime itu nak buat ke atas Palestin, di mana orang Palestin mulai mendapat sokongan dari dalam regime itu sendiri. Terima kasih. Cantik sekali itu. Kenyataan itu akan memberikan kita ruang membuka bahagian terakhir perbincangan kita ini sebentar nanti. Sementara itu saudara, kita rehat seketika, kembali nanti untuk bincang tentang tajuk kita, Gaza bangkit melawan, dengan tajuk kecilnya The Game Changer. Kembali selepas ini.
Saudara, kita sekarang ini di satu persimpangan. Sama ada kita nak teruskan dengan cara biasa atau cara yang lebih luar biasa, yang mungkin lebih berkesan dengan menggunakan apa saja yang ada pada zaman dan era kita ini. Itu yang mungkin akan menjadi message asas di sebalik perbincangan kita tentang game changer. Apa yang kita dapat lihat apabila berlakunya serangan terhadap Gaza oleh pihak Israel, saya percaya Cikgu Azmi dan juga Azrul nampak bahawa reaksi mula-mulanya kita akan kata bahawa akhir terimalah bahawa rakyat Palestin pasti akan menerima serangan membedil yang mengganas daripada Israel. Tetapi tidak siapa pun menyangkakan bahawa reaksi yang datang daripada pejuang rakyat Palestin ini ialah bedilan ratusan roket sebagai balasan untuk memberi gambaran bahawa kami mempertahankan tanah air kami. Dan ini tidak pernah berlaku sebelum ini. This is unprecedented. Begitu banyak yang melepasi sempadan Israel dan Gaza. Jadi saya ingin mendengarkan pandangan daripada Saudara Azril dan Cikgu Azmi tentang ini. Apakah ini mungkin akan berikan gambaran bahawa pihak luar maupun dalam Israel itu bahawa kita tidak boleh main-main dengan kumpulan ini. Dulu kita boleh permainkan, kita boleh katakan siapa nak tolong. Tapi ini peralatan yang ada dilakukan atau diusahakan itu adalah datang daripada rakyat dan kebijaksanaan orang tempatan sendiri dengan segala-gala bahan mentah tempatan. Jadi kita dengarkan dulu orang undang-undang cakap. Azril, silakan. Betul tak? Saya melihat kita teliti balik tajuk ni, Gaza Retaliates. Sebenarnya Gaza Retaliates itu adalah simbolik kepada kebangkitan masyarakat dunia. Ya, dan satu kekuatan yang ada pada tahun 2021 ini ialah untuk membuktikan betapa Israel dan juga mereka yang menyokong rejim Zionis ini adalah golongan yang sebenarnya ketinggalan. Mereka adalah golongan yang tidak bertamadun. Kalau saya pernah ingat Cikgu Azmi sebut, kalau to use the word uncivilized is maybe still too soft, yang masih lagi tidak boleh menggambarkan betapa sifat Zionis selembut ni, sifat dia tak boleh digambarkan, lebih buruk daripada binatang yang ganas, ya. Tapi kekuatan yang ada yang saya sebut tadi ialah tentang kebangkitan masyarakat dunia. Bila Gaza retaliates, it means that the world is retaliating against atrocities of Israel. Dan kita tengok macam mana sebagai contoh penggunaan media sosial yang sebenarnya memakan diri. Mereka yang mengagung-agungkan, yang mendabik dada tentang kekuatan ataupun betapa mudahnya media sosial sekarang ini, dan dia mendedahkan dengan cepat. Dan kita lihat bahawa contohnya masa The New York Times, saya sebutkan sebelum ini dan saya akan sebutkan lagi sekali tentang pelaporan New York Times. Ini adalah satu contoh saja nak menunjukkan betapa berkesannya kebangkitan ini masyarakat dunia. Ya. Maknanya New York Times menggunakan tajuk laporan awalnya, Gaza militants fire rockets at Jerusalem, Israel responds with airstrikes. Itu yang digunakan oleh New York Times, yang di penghujung sebenarnya, yang daripada tempoh sejak daripada 65 tahun bagaimana sebenarnya keluarga di Palestin, masyarakat penduduk di Palestin, khususnya di Sheikh Al-Jarrah itu telah pun duduk di situ, asal usul di situ semenjak 65 tahun. Kemudian hanya baru beberapa tahun ini Israel, penduduk haram Israel datang menceroboh, dan ini sudah tentu ini melanggar resolusi PBB. Itu dah biadab, itu didiamkan. Kemudian Februari 21, Mahkamah Israel yang menolak rayuan rakyat Palestin, penduduk Palestin yang telah dihalau. Jadi kita bayangkan aspek logik, akal itu sendiri pun kita dah tengok. Orang yang datang menceroboh sekarang ni, rakyat penduduk Palestin terpaksa buat rayuan
kepada mahkamah mereka yang menceroboh ini. Itu satu benda yang sangat pelik, satu perkara yang sangat pelik ya. Pada Februari 21, kemudian March, April, mulanya protes aman, ya, penduduk-penduduk Palestin bangkit tapi dibuli oleh penduduk-penduduk haram ini. Kemudian April 9, mula pihak berkuasa Israel, rejim haram Israel ini menyerang mereka yang melakukan protes, termasuklah ahli-ahli parlimen diserang. Ya, kemudian 7 Mei polis Israel menyerang lepas bulan puasa, kita berpuasa Ramadan, tapi rakyat penduduk Israel tetap juga istiqamah, tapi mereka juga telah diserang dan diganggu di dalam masjid. Ini dah melanggar hak kebebasan beragama. Kemudian Mei 8, 90 orang Palestin, penduduk Palestin akibat mempertahankan kawasan Masjid Al-Aqsa itu, mereka telah pun tercedera. 9 Mei, sekali lagi berlaku apa yang dikatakan sebagai social media blackout, kerana mereka tahu bahawa tiba-tiba berita-berita yang keluar yang menggambarkan realiti sebenar di kawasan Masjid Al-Aqsa itu telah pun tersebar luas dan cepat diambil oleh masyarakat dunia untuk mendedahkan keburukan rejim Zionis ini. Dan pada Mei 10 barulah berlaku selepas pihak polis Zionis itu menyerbu masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa yang menyebabkan 330 orang tercedera dan 250 di dalam hospital. Ya, 10 Mei itu Hamas telah mempertahankan diri dan diserang balas oleh Zionis Israel. Tapi poinnya ialah kita lihat bagaimana permainan media yang dibuat oleh pihak Zionis Israel ini, dan termasuk New York Times dan juga media-media lain. Tapi satu lagi, ini semua tekanan-tekanan ini yang dikatakan sebenarnya menjadi asas kepada kebangkitan dunia sekarang ini ialah juga menzahirkan sikap munafik ataupun hipokrit pihak Amerika Syarikat sebagai contohnya, lantang mempertahankan Israel. Ya, kita tahu kes susah negara Amerika Syarikat Anthony Blinken minggu lepas apabila dia keluar laporan tentang kebebasan beragama di peringkat antarabangsa, mempersoalkan hak masyarakat Islam Uyghur di China. Kata dia menuduh kerajaan China melakukan kezaliman, penekanan, penindasan terhadap masyarakat Islam Uyghur. Tapi pada masa yang sama kita lihat sikap mereka. Kenapa orang Islam Palestin yang diserang, dibunuh dan diganggu-gugat, dicederakan di dalam Masjid Al-Aqsa, tempat mereka beribadat, kenapa benda yang jelas-jelas nampak berlaku tetapi itu tidak diberikan tidak sikap mengambil sikap yang lain. Tetapi bila berlaku nampak sangat mereka menggunakan hak asasi manusia ini sebagai satu tahap hipokrasi yang sangat tinggi, dan ini semua didedahkan dengan cepat kerana kebangkitan seperti saya sebut tadi, maknanya kebangkitannya rakyat Gaza membalas itu bermaksud adalah mesej yang sangat besar daripada masyarakat antarabangsa yang juga membalas kezaliman yang dilakukan oleh tentera Zionis dan juga sikap hipokrit Amerika Syarikat dan negara-negara lain yang menyokong kezaliman mereka. Baik, Cikgu Azmi. Ya, dalam hal tadi di awal tadi perspektif yang saya beri ialah sekarang ada semacam suatu kebangkitan bersama, iaitu semua kawasan di Palestin, itu saya sebutkan tadi. Tapi sudah tentu apa yang sedang kita saksikan di Gaza itu jelas, artinya sekarang ni malangnya dunia sedang menghitung mayat, ya, bukan bertindak. It's a body count nampaknya yang menjadi tetapi tidak bertindak betul-betul cepat untuk menghentikan kekejaman ini. Tapi saya juga merasakan bahawa adanya suatu keadaan yang berbeza sekarang ini gambarannya apabila tokoh-tokoh dunia dalam negara tentu sudah mulai bercakap dalam perhimpunan ataupun mesyuarat foreign ministers, ya, OIC, nampak agak tegas PLO punya foreign minister, dan saya kira
suara itu suara yang selama ini patutnya disuarakan, dan di akhir-akhirnya juga sekarang ni ada maklumat mengatakan bahawa PLO atau Fatah sekarang sudah berkomunikasi dengan Hamas. Kita akan gerakkan bersama resistance ini, dan Fatah pun sudah menyiarkan piket seluruh West Bank. Itu bermaknanya adanya sesuatu yang sedang berlaku secara serentak, secara well coordinated, dan ini memberi sedikit harapan yang mana memberi tekanan kepada Israel. Seperkara lagi, apa yang dilakukan oleh rejim ini bukan saja tidak berperi kemanusiaan, juga tidak berperi kebinatangan, sebab binatang pun tak buat begitu. Jadi it's tak betul kalau kata orang tak ada beri kemanusiaan dan bertindak sebagai binatang. Binatang tak zalim macam ini, ya. So let us have respect to the animals juga, ya, dalam hal ini. Tetapi yang penting sekali sekarang ini ialah kita kena leverage semua aspek sekarang. Semua angle kita kena masuk sekarang. Yang Azril membuat aspek undang-undang itu, saya mobilize masses dan juga international connections. Kemudian ada kawan kita yang fokus on BDS untuk boycott, ada yang fokus on the media seperti saudara Nizal, dan ada juga yang betul-betul pergi on the political pressure. Dan kalau kita boleh ada semacam suatu connectivity antara all this movement, saya kira there is hope, dan kita yakin mana Allah akan berikan kemenangan tidak jauh. Tetapi kita juga mesti mempunyai keupayaan. Keupayaan kita ialah seperti yang dibina oleh Hamas selama ini. Diorang terkejut bahawa Hamas boleh bertindak sebegitu rupa, ya. Maknanya to be able and to be capable and to make things possible. Ini istilah saya dengan Nizar selalu lebak bahasa ni, kami selalu main bahasa ni. Tapi able and capable and possible is the hope. Dan kita rasa ini patut dilanjutkan dengan push yang kuat. Kalau dalam negara kita ni, Nizar dan Azril, tadi saya dengan satu media, mereka wawancara dengan saya, everybody, political across the board, dia orang tayangkan, daripada DAP bercakap, PKR bercakap, UMNO bercakap, PAS bercakap. Bagi saya itu menggembirakan, ya. Sedikit poin yang mungkin berbeza, tapi umumnya saya kata this is a time kalau kita nak tunjukkan kepada dunia bahawa Malaysia stand firm dengan Palestinians, dan this is a time Malaysia lead untuk membuat sesuatu yang impactful di peringkat ASEAN, baik di peringkat OIC pun. Terima kasih. Baik, itulah semangat itu, saya fikir memberikan gambaran kita semua incredible, Cikgu Azmi. Baik, saudara, bila diceritakan tentang peranan dan ceritakan tentang sumbangan, saya fikir ada aspek ini kurang diberikan penekanan, khususnya di Malaysia, apabila kita mendengar sekumpulan yang bukan Muslim, malahan agamawan Kristian umpamanya, menyatakan sokongan secara terbuka dan jelas terhadap Palestin dan menjadikan perjuangan Palestin itu adalah perjuangan dia juga dan perjuangan Kristian di Palestin juga. Jadi kita dengarkan pandangan yang memberi teguran juga kepada Yahudi Zionis yang berada di Israel. Kita dengarkan luar rahasianya dan kita akan kembali selepas itu. God bless you. This is Father Monk Antonius Hananiya, Palestinian from Akka, Galilee. I congratulate our brothers and sisters in Islam, Eid Fitr Saeed, and I congratulate our Palestinian people for fighting in Palestine and outside Palestine. Remember, we are one people. I'm Palestinian, you are Palestinian. We fight together in every way possible. Zionist, I want to tell you something. You must go back to Europe. You must go back to Czechoslovakia, Poland, Germany. You must seek what you lost. Homes, they kicked you out.
and leave your homes in Palestine to the Palestinians. Do you want to threaten the world with your Samson plan to destroy the world with nuclear bombs? Are you so desperate? You're so desperate. You're suicidal. You don't want to live. Go back to Europe. We are taking Palestine. And we want to tell you something. Repent. Go back to your mind, to your heart. Repent before God. May God enlighten you. But definitely, we are victorious and we will win this particular war. Itu dia. Padri yang menyatakan pandangan dia yang tegas dan tulus. Baik, itu kita lihat daripada mereka dari kalangan ataupun orang yang mewakili Kristian Palestin. Bagaimana pula dengan Yahudi Ortodoks ataupun Ortodoks Yahudi? Apabila berlakunya demonstrasi untuk menyokong Palestin di Chicago, antara yang turut serta adalah mereka yang dikatakan Yahudi Ortodoks ni ataupun Ortodoks Yahudi ni. Baik, kita tak nak cakap, biarlah kita dengarkan. Ini telah pun ada, saya percaya sudah menular di media sosial. Apa kata kita dengarkan terus supaya kita dapat lihat dan merasa apa reaksi kumpulan Yahudi ini. So what brings you here today? To support Palestinian rights. We as Jews are embarrassed what's happening there in the state of Israel in the Jewish name. And what's your message to the people of Palestine? They shouldn't give up the struggle. They should continue to fight and not give up the struggle against the state of Israel, because by the end, Palestine will be free, because this is truth. Will succeed by the end. What's your message to the people of Palestine? They should know we feel very shame what's going on there, especially they're doing everything in our name. In the name of Jews, in the name of the Torah, in the name of God. It's so shameful. We are with you. You have to know. The Zionists are strong. We are weak. But God is on our side. At the end of the day, the Palestinian flag will be on all Palestine, from the river to the sea. Itulah tadi kenyataan yang diberikan dengan begitu semangat oleh seorang atau beberapa orang penganut Yahudi di Amerika. Yang ini adalah Ortodoks, ya, Yahudi Ortodoks. Baik, ini adalah luar rasa daripada orang-orang yang disebut sebagai penentang ataupun sebagai tidak serasi dengan Muslim ataupun Palestin Muslim, Muslim Palestin. Soalan saya ialah, mungkinkah kita di sini, di Malaysia ini, yang pelbagai agama dan berbagai latar belakang dapat mewujudkan satu suara bagi menyatakan sokongan terhadap apa yang berlaku di Gaza, baik di West Bank? Reaksi saya nak dengarkan adalah daripada keduanya, daripada Azril dan juga Cikgu Azmi. Mungkin dapat terus memberikan rumusan anda. Okay. Dan apakah mesej kita kepada dunia dan kepada pemimpin-pemimpin dunia? Silakan Azril. Ya, kita dah berbincang panjang lebar ya tentang pelbagai isu berkaitan dengan tajuk pada malam ini, tapi poin yang saya buat sebelum ini, maknanya saya tegaskan sekali lagi, Gaza retaliates and the world retaliates. Sekarang ni lain sentimennya. Saya dimaklumkan juga NGO di Malaysia banyak yang bersepakat untuk mendapatkan ataupun menjalankan pelbagai pendekatan untuk meneruskan tekanan. Momentum ini harus diteruskan. Saya tegaskan dan saya percaya ramai rakan-rakan kita bercakap dari perspektif organisasi masyarakat sivil, supaya ia tidak menjadi satu perjuangan yang bermusim. Dan saya percaya banyak di kalangan NGO dan juga ramai rakan-rakan kita yang sebenarnya mereka telah secara konsisten memperjuangkan isu ini daripada dulu dan sampailah ke saat ini. Dan ini satu perkara yang perlu kita hargai, Abang Nizar dan juga Cikgu Azmi.
Dan saya ingat strateginya juga perlu betul kerana Israel akan terus melakukan provokasi-provokasi. Mereka mahu melihat umat Islam khususnya melatah tanpa ada penyelesaian yang kukuh. Sebab itu saya ingat kita kena ada agenda sentrik dan bukan isu sentrik semata-mata. Agenda sentrik ini maknanya kita melampaui apa yang berlaku seharian. Kita sambil kita berdoakan dan apa yang kita boleh mampu lakukan untuk memastikan bahawa Israel menghentikan kekejaman itu, kita juga perlu memikirkan 5-10 tahun akan datang apakah yang kita boleh lakukan untuk membantu rakyat Palestin bangkit semula, membina kehidupan mereka dan juga menjamin bahawa negara mereka akan kekal menjadi sebuah negara yang berdaulat dan Israel itu akan kekal setakat sekadar sebuah rejim kecil yang akhirnya akan hilang daripada muka bumi. Terima kasih Ahmad Nizam sekali peluang. Baik, terima kasih Azrul. Anak muda sudah menyatakan pandangannya. Bagaimana rumusan dari Cikgu Azmi? Ya, terima kasih. Anthony Haniah itu mengatakan beberapa keywords yang sangat penting. Ya, we are one people, we fight together. Bahawa orang-orang Yahudi Zionis ini, Zionis lah ya, yang ditekan ini ialah dalam keadaan yang desperate, dalam keadaan sangat tertekan dan juga suicidal, bahawa mereka sebenarnya membunuh diri mereka sendiri. Manakala Ortodoks Yahudi tadi menyebutkan bahawa not in our name lah, dia kata bukan atas nama Yahudi. Zionis kamu mesti menghentikan dan ini adalah satu benda yang memalukan, bukan saja Yahudi dan juga kitab Taurat yang mereka sebut tadi. Jadi dengan dua ini apakah mungkin Malaysia dalam konteks Malaysia kita boleh laku? Sudah pasti. So, Malaysia ini kita kenali sebagai a multi-religious, multi-racial sejak kemerdekaan. Adalah hikapnya beberapa perkara yang berlaku dalam sejarah kita, tetapi itu telah dapat kita atasi dengan berlapang dada. Semangat kita apa? Semangat kita rukun negara. Ya, persepakatan kita perlembagaan kita. Prinsip kita apa? Prinsip kita adalah kebenaran dan keadilan. Pegang pada itu, you do not have to be Muslim, just be human beings. Dan bahawa kita dapat bersama untuk menyuarakan suara yang sama dari pelbagai aliran pemikiran, aliran agama untuk memperjuangkan apa yang sedang kita sebutkan tentang Free Palestine, Justice for Palestine. Itulah pesanan saya kepada perbincangan kita pada petang. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua-duanya kerana sudi bersama pada perbincangan kita malam ini. Ataupun bagi anda yang tidak dapat menyaksikan kita kerana kita janji dulu 15 hari bulan sempena meraihkan hari peringatan tragedi Nakba, tak apa, kita bawa ke depan sedikit tetapi isinya tetap sama, tetap membakar semangat untuk dunia bangkit melawan. Okay. Jadi saudara, sebelum kita akhiri apa yang mungkin kita berikan harapan masa akan datang, saya ingin memberikan sedikit bingkisan ini. Bingkisan sebuah nyanyian rap oleh seorang anak muda, kecil, comel tetapi bijaksana. 12 tahun usianya. Ingat ya, di Gaza itu susah nak belajar kerana sekolah-sekolah semua kadang-kadang sukar ada waktu untuk penuh belajar kerana gangguan-gangguan serangan. Tetapi anak kecil 12 tahun itu belajar bahasa Inggeris dengan sendiri. Dan anak kecil ini akhirnya belajar bahasa Inggeris, menghasilkan pula lagu-lagu rap dan peminat kiranya tegar kepada Eminem dan juga Tupac. Jadi kita tidak mahu cerita panjang, dengarkan suara hati seorang anak kecil Gaza menyatakan harapannya selain daripada kekecewaannya. Jadi dengan kenyataan itu kita berharap teruskan perjuangan kita, teruskan usaha kita dan terima kasih sekali lagi kepada kedua tamu kita kerana bersama dengan kami. Nizal & Co memohon mengundur diri dan kita akan ada banyak lagi
bicara-bicara penting untuk kita utarakan kepada anda. Tunggu waktunya, kita akan sampai nanti menceritakan kepada anda. Sehingga itu, sampai di sini dahulu, dengarkan lagu oleh Muhammad Abdul. Anda boleh lihat video dia dalam YouTube dengan channel dia MCA Abdul. Dengarkan fasih dia menyanyi lagu Inggeris sebagai penutup tirai kita. Palestine's been occupied for decades, but a home for centuries. This land is generations of my family's memories. To plant, grow and nurture the symbol of peace. The olive trees guaranteed that our people could eat. Living with limitations, pushed down by the occupation. Wanna see the pain? Take a look at the people's faces. Imagine being kicked out of the only house you ever known. We're praying for our souls while they're praying on our homes. It's not easy to put this into words. Looking at my baby sister, is this something she deserves? Growing up in a world where she's not treated the same, denied the right to live free because of where she came. They wanna occupy this land, won't let them occupy my mind. I stay occupied aside as I write about my life, because my only mission is to make people listen. This one's for Sheikh Jarrah, hoping it can make a difference, cause the same